Salam sejahtera, anda menonton Agenda Awani Asia. Sudah tentu ini adalah ruang dan juga waktunya kami bawakan diskusi dan juga perbincangan mengenai apa sahaja yang berlaku, perkembangan semasa di peringkat Asia dan juga peringkat serantau ini. Agak lama ataupun sudah lama kita berehat untuk memberi laluan kepada perkembangan yang berlaku di peringkat tempatan dan juga serantau ini. Tetapi khususnya untuk minggu ini, saya fikir adalah penting untuk kita melihat kerana lebih kurang beberapa hari atau beberapa minggu lagi kita akan menuju kepada tahun 2023. Tahun 2022 semakin menghampiri pada penghujungnya, tetapi eloklah untuk kita perinciankan atau kita perincikan ataupun kita nilai semula perkara-perkara yang diberi tumpuan sepanjang tahun ini. Saya ingin memilih topik ataupun berkaitan dengan sektor kesihatan kerana perlu juga untuk kita melihat kepada apa usaha transformasi dan juga reformasi bagi sektor perkhidmatan kesihatan sama ada di peringkat tempatan ataupun di peringkat antarabangsa ini, dan juga bagaimana sektor kesihatan ini perlu diberi tumpuan apabila kita bercakap tentang mendepani cabaran 2023. Kita tahu cabaran 2023 ini terkait dengan cabaran ekonomi dan juga cabaran krisis geopolitiknya. Seperkara lagi yang penting untuk kita melihat apabila kita bercakap tentang sektor perkhidmatan kesihatan ini, kita akan melihat kepada bagaimana dasar dan juga polisi berkaitan dengan kerjasama untuk mengukuhkan sektor kesihatan di peringkat serantau ini, dan juga penting juga untuk kita melihat kepada apa yang berlaku pada ketika ini dalam masa yang sama untuk kita melihat kepada perkembangan terkini sektor kesihatan yang ataupun yang lebih khususnya saya nak beritahu puan kepada kes COVID-19 dan juga pendekatan yang diambil oleh kerajaan China. Baik, untuk waktu ini kami boleh saya nak bersama dengan yang pertama Profesor Emeritus Datuk Syed Muhammad Al-Junid Syed. Prof adalah pakar ekonomi, polisi dan juga pengurusan kesihatan, dan juga seorang lagi adalah Zhang Hong, wartawan daripada kumpulan media China CMG. Prof, sebentar ya, kami boleh saya nak bersama dengan Zhang Hong dahulu kerana kita tahu baru-baru ini telah pun diumumkan beberapa sekatan yang dibuat oleh China untuk melihat kepada dasar sifat COVID-19 itu dapat diredakan, tapi telah pun dilonggarkan baru-baru ini. Tetapi dalam laporan media antarabangsa, China berdepan dengan jalan yang cukup sukar kerana China telah pun memansuhkan dasar sifat COVID-19 yang cukup ketat dan membenarkan orang ramai hidup bersama dengan virus ataupun bersama dengan COVID-19 ini. Mungkin pada waktu ini, sebelum kita nak melihat secara keseluruhan prestasi China membendung COVID-19 dalam tempoh 3 tahun, tetapi untuk waktu ini bagaimana keadaan semasa yang boleh dikongsikan di China secara khususnya, Zhang Hong? Okey, terima kasih. Sebenarnya ambil contoh pengalaman saya sendiri. Kebetulan malam semalam saya sudah test positif COVID-19 dan semalam memang amat susah bagi saya kerana demam hingga 38 darjah Celsius ke atas. Tapi hari ini sudah nampaknya okey sikit. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat dalam 4 pusingan ini dengan itu apa yang dikatakan pembukaan semula atau apa yang dikatakan melonggarkan kawalan wabak di China, kita lihat memang di sekitar Satria punya memang ramai yang sudah terjangkit dalam 2 minggu ini sahaja. Dan saya rasa ini sebenarnya secara tak langsung sudah mencerminkan betapa berkesannya kalau dulu itu sifatkan COVID yang dilaksanakan dalam 3 tahun itu. Dalam 3 tahun yang lalu, di sekitar Satria, semua orang yang Satria kenal, tak ada seorang pun terjangkit oleh COVID-19. Tapi setelah kita membuka semula, kita melonggarkan kawalan wabak sedikit saja, di satu tempat saja, langsung menular ke seluruh negara. Dan tapi kita pun boleh lihat sebenarnya kalau macam simptom Satria punya tak begitu teruk. Dan ini juga kerana mengapa kerajaan China memilih melonggarkan kawalan wabak pada masa ini. Kerana justru kerana kalau sekarang varian yang menular di China masih merupakan BA.5.2 atau BF.7. Dan kalau varian macam ni tidak begitu bahaya kalau berbanding dengan macam varian Delta dulu punya. Oleh itu, kalau memilih kita waktu ini untuk membuka semula atau melonggarkan kawalan wabak, mesti ada. Saya rasa kalau penduduk di Malaysia juga ada pengalaman macam ini pada bulan Mac tahun ini lah. Setelah kita memilih itu melonggarkan kawalan wabak, mesti ada satu impak atau puncak lagi itu terjangkit COVID-19. Tapi saya rasa justru kerana dengan
berbagai prasyarat yang sudah disediakan, iaitu macam varian Omicron tak begitu berbahaya lagi, dan satu lagi kalau kalau branding dengan Malaysia atau dengan Amerika Syarikat, berbagai negara lain, kita sudah 9 bulan bukan lebih awal, lebih lambat untuk membuka semula. Dengan menggunakan tempoh ini, kita terus menggalakkan pemvaksinan, khususnya di kalangan itu atau golongan warga emas. Jadi justru mereka sebenarnya yang nanti akan menghadapi ancaman yang paling besar, dan dengan tempoh pemvaksinan yang begitu panjang, boleh dikatakan hampir semua orang yang boleh menggunakan vaksin sudah menggunakan vaksin, sudah dilengkapi pemvaksinan. Oleh itu dengan semua prasyarat ini, dan juga kita lihat kalau sekarang berbagai ubat-ubat untuk COVID-19 pun sudah ada. Dengan berbagai prasyarat ini, barulah kita lihat kerajaan China memilih melonggarkan kawalan wabak pada masa itu. Dan kita dulu kita tahu Fauzi juga cakap sikit mengenai kritikan dari media-media barat. Kita pun sebenarnya boleh sudah tengok dengan cukup jelas, iaitu ketika China mengetatkan itu kawalan wabak atau melaksanakan itu sifat COVID-19, mereka akan kritik kita menghalang kebebasan rakyat atau penduduk. Kalau kita sekarang membuka semula, mereka akan mengkritik kita tidak mementingkan nyawa atau kesihatan rakyat. Tapi justru kita boleh lihat balik kalau di Amerika Syarikat, kalau korban mereka sudah melebihi 1 juta orang, siapa sudah mengkritik mereka? Mengapa mereka tidak mengkritik kepada dasar mereka punya? Oleh itu saya rasa kita tak perlu terlalu risau atau bimbang terhadap itu kritikan atau suara dari negara-negara barat. Apa yang dibuat oleh China, semuanya akan dikritikkan oleh mereka. Cuma kita perlu tengok apa kesan yang benar-benar sudah dicapai dengan laksanakan itu dasar sifat COVID-19 dulu dan juga pelonggaran kawalan wabak pada masa ini. Terima kasihlah kepada Zhang Hong, walaupun dalam keadaan kesihatannya yang tidak begitu baik pada waktu ini, tetapi masih lagi bersemangat untuk berkongsi pada perspektif China. Nanti saya nak minta Zhang Hong untuk berkongsikan dengan lonjakan kes di mana sebenarnya keutamaan yang akan diberikan oleh China, sama ada untuk terus memberi tumpuan kepada sektor kesihatan ataupun keutamaan untuk memulihkan ekonomi. Nanti sebentar nanti ya Zhang Hong. Tapi untuk waktu ini saya nak bersama dengan Prof Emeritus Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junaid. Prof, kita tahu pada ketika ini kita sedang ataupun kita berada di bawah pentadbiran kerajaan baru, kerajaan perpaduan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin pada waktu ini kita melihat dalam tempoh tahun 2022 ini juga tempoh yang begitu mencabar, walaupun daripada pandemik kita telah pun mengisytiharkan negara ini berada dalam fasa peralihan endemik, belum lagi menuju kepada endemik, tetapi kes ataupun angka-angka COVID-19 masih lagi dicatatkan daripada 3 angka kepada 4 angka. Tetapi untuk waktu ini, kita bercakap tentang transformasi dan juga reformasi sistem perkhidmatan kesihatan. Baru-baru ini pun menolak tepilah ahli-ahli politik yang sebelum ini berbeza pandangan, duduk semeja bekas menteri ataupun mantan menteri kesihatannya untuk bersama-sama untuk melihat kepada transformasi sistem kesihatan ini. Mungkin pada waktu Prof boleh kongsikan keperluannya untuk kita melihat kepada reformasi sistem kesihatan negara ini, Prof. Ya, terima kasih saudara Fauzi. Kalau kita lihat sektor kesihatan kita pada masa sekarang dan juga sejak daripada dilanda oleh wabak pandemik COVID ini, sistem kesihatan kita memang telah pun menghadapi masalah yang getir, di mana kita tahu bahawa sistem kesihatan kita ini amat rapuh apabila kita menghadapi masalah-masalah yang besar seperti pandemik ini, maka kita dapat lihat sistem ini sukar untuk kita kendalikan dengan baik. Ini merupakan satu daripada penyebab utama yang mencetus kepada keperluan reformasi dalam sistem kesihatan. Inisiatif ini telah pun dimulakan sebelum daripada pilihan raya oleh kerajaan yang lepas, dan kita amat mengharapkan bahawa inisiatif yang dimulakan itu dapat diteruskan, terutama sekali dalam isu berkaitan dengan memperbaiki sistem kesihatan secara keseluruhan,
dan juga ini dimuatkan di dalam kertas putih kesihatan health white paper yang telah pun diusahakan, dan saya harapkan ini dapat diteruskan. 2 hari yang lepas kita baru saja menyambut hari universal health coverage, ya, liputan kesihatan sejagat, dan kita dapat lihat di situ juga WHO secara khusus menyatakan bahawa pencapaian kita seluruh dunia ada lebih kurang sekitar 70%. Bermakna 30% lagi daripada penduduk kita masih lagi menghadapi masalah untuk mendapatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan yang baik kualitinya, dan mereka juga yang 30% ini juga menghadapi masalah kerana apabila mereka menghadapi penyakit-penyakit yang memerlukan sumber keuangan, maka ini akan memberikan kesan ekonomi ke atas mereka. Mereka akan jatuh di bawah paras kemiskinan. Jadi ini yang kita mau elakkan. Sebenarnya universal health coverage dilancarkan tahun 2008 oleh World Health Organization dan telah pun dimasukkan sebagai salah satu daripada goal dalam SDG. Dan kita goal dalam satu daripada target di dalam SDG nombor 3 tu ada diletakkan di situ, kita harus mencapai liputan kesihatan sejagat atau universal health coverage ini. Salah satu daripada faktor penting yang mengekang atau menyebabkan kita tidak boleh mencapai universal health coverage secara keseluruhan adalah kekurangan daripada dana ataupun sistem kesihatan, sistem pembiayaan kesihatan yang mantap. Jadi kalau kita lihat pencapaian yang lebih baik diperolehi oleh negara-negara seperti jiran kita Indonesia, Thailand dan juga Vietnam sendiri di sekitar Asia ini, kerana mereka mempunyai sistem pembiayaan kesihatan yang mantap. Dalam salah satu daripada option ataupun satu daripada tindakan yang cuba dikemukakan oleh kerajaan yang lepas adalah untuk meningkatkan sumber keuangan bagi pembiayaan sistem kesihatan awam kepada 5% daripada 2.5%. Jadi kalau kita lihat sekarang ni Kementerian Kesihatan mendapat bajet sekitar lebih kurang dalam 35 bilion setahun. Kalau kita nak meningkatkan kepada kurang-kurangnya 5% untuk sistem kesihatan awam saja, kita mesti melipat gandakan sekurang-kurangnya sekali ganda daripada apa yang kita ada. Kita memerlukan sekurang-kurangnya 60 ke 70 bilion setahun. Di manakah sumbernya? Kalau kita lihat sekarang, kalau kita bergantung cuma sumber daripada cukai pendapatan, cukai korporat dan sebagainya, ini tidak akan mencukupi. Dan sudah terbukti di kebanyakan negara, kalau kita bergantung cuma kepada sistem pembiayaan berdasarkan kepada sistem cukai, ini tidak mungkin dapat kita mencapai satu sistem pembiayaan yang mantap. Jadi kita harus ada sistem di mana rakyat berkongsi dengan pemerintah untuk sama-sama membiayai. Tetapi pembiayaan ini harus mempunyai satu sistem yang kokoh, iaitu sistem pembiayaan kesihatan sama ada berdasarkan kepada insuran kesihatan sosial ataupun insuran kesihatan yang wajib yang lain dan sebagainya. Ini merupakan satu daripada perkara yang harus diperincikan. Itu yang pertama. Yang kedua, sektor kesihatan tidak boleh bergerak kalau kita tidak mempunyai sumber daya manusia yang mencukupi. Jadi human resource. Dan kita tahu bahawa ini merupakan satu perkara yang besar yang berlaku sebelum daripada pilihan raya yang lepas, di mana ramai daripada doktor-doktor kita tidak dapat diserap dalam perkhidmatan kesihatan kerana beberapa masalah. Satu, dana. Yang kedua adalah kerana sistem yang ada sekarang ini. Doktor-doktor kita dimasukkan dalam satu kelompok sama dengan pegawai-pegawai perkhidmatan kesihatan awam yang lain. Dan salah satu daripada solusi yang dicadangkan adalah untuk membentukkan suruhanjaya khusus untuk pekerja-pekerja, termasuk doktor-doktor dalam sistem kesihatan. Jadi suruhanjaya ini perlu kerana dengan cara itu kita tidak tergantung, tidak menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh perkhidmatan kesihatan awam yang lain, sehingga kan kita tidak boleh menyediakan pos ataupun perjawatan yang mencukupi supaya doktor-doktor kita yang terlatih dalam waktu yang lama dengan sumber keuangan yang tinggi tidak dapat memberikan perkhidmatan kerana limitasi dari segi pentadbiran. Jadi ini merupakan dua perkara yang harus kita berikan tumpuan dalam reformasi sektor kesihatan, dan ini bukan perkara yang kecil, ini adalah perkara yang besar yang memerlukan penelitian khusus kepada sistem yang kita ada sekarang
supaya apa yang kita ada sekarang ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, supaya semua rakyat Malaysia berpeluang untuk mendapatkan akses kepada sistem kesihatan yang baik kualitinya dan juga tidak menjejas pendapatan dan juga tidak menjejas ekonomi mereka, sehingga mereka terpaksa mengeluarkan simpanan dan juga berhutang untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan, terutama sekali apabila mereka menghadapi penyakit-penyakit yang kritikal seperti penyakit-penyakit kronik yang melanda hampir 2/3 daripada penduduk negara kita sekarang. Saya nak kembali kepada Zhang Hong. Zhang Hong mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini kita tahu apa yang berlaku pada China pada ketika ini, cabaran yang cukup besar untuk China berdepan dengan lonjakan kes dan dalam masa sama untuk melihat kepada pemulihan sektor ekonomi. Dalam dua aspek ini, apa yang diberi tumpuan ataupun apa yang diberi keutamaan bagi kerajaan China, Zhang Hong? Ya, sebenarnya kalau kesihatan awam dan ekonomi mestilah sama-sama diberi pentingnya sangat besar saya rasa. Oleh itulah kita lihat sebenarnya kalau tengok semua dasar yang dilaksanakan dulu, termasuk itu sifat COVID-19, semuanya untuk menyediakan perlindungan kepada golongan mereka yang lemah dalam masyarakat itu. Oleh itu ketika sekarang kita memilih untuk melonggarkan kawalan wabak, sebenarnya juga ada peraturan untuk bagaimana membantu kawasan desa. Macam kalau dulu, saya masih ingat kalau COVID-19 baru berlaku pada awal tahun 2020, kita tahu kalau provinsi Hubei di China banyak menular itu COVID-19. Oleh itu, kita pada masa itu ada satu sistem yaitu satu provinsi membantu satu bandar di provinsi Hubei. Jadi kita setiap provinsi lain seperti Jiangsu, kampung halaman saya dan juga Beijing akan menghantar pasukan perubatan atau pakar pergi ke sana untuk membantu mereka menangani menghadapi COVID-19. Begitu juga sistem ini akan diteruskan pada masa itu, yaitu setiap bandar mereka, setiap hospital yang peringkat amat tinggi di setiap bandar, mereka akan diberikan misi untuk satu demi satu membantu satu kaunti atau satu kampung. Inilah untuk menjamin nanti semua sistem atau fasiliti perubatan itu cukup untuk menjamin golongan mereka yang paling lemah, yang suara mereka paling kecil. Dan pada masa itu kita juga mahu mengembangkan atau memulihkan ekonomi. Dan justru kita tengok setelah ada itu isyarat kita akan melonggarkan kawalan wabak. Selalu ada berbagai provinsi mereka ambil tindakan yang cukup cepat. Hingga sebenarnya pada awal bulan November sudah ada provinsi dari Jiangsu, dari Zhejiang yang ekonominya paling dinamik. Mereka kerajaan tempatan sudah menghantar pasukan khas membawa golongan peniaga atau syarikat-syarikat tempatan pergi ke Eropah, pergi ke Asia Barat, pergi ke Jepun untuk berkomunikasi dengan mereka, dengan para itu rakan kerjasama dulu punya supaya hubungan mereka boleh dipulihkan dan mendapat itu kontrak yang baru. Ambil contoh macam Suzhou dekat kampung halaman saya punya. Kita kalau di provinsi Jiangsu sebenarnya selalu mengawal hubungannya amat rapat dengan berbagai syarikat-syarikat di Jepun. Kali ini mereka kerajaan tempatan Suzhou mereka menghantar 12 itu kumpulan pergi ke Jepun dalam 5 hari sahaja, mengunjungi 62 syarikat dan itu badan-badan tempatan punya dan berjaya menarik-balik itu peraturan hingga berapa juta dolar Amerika Syarikat. Ini satu contoh lagi, yaitu macam kawasan teluk besar yaitu terdiri daripada provinsi Guangdong dan juga Hong Kong, Macau. Mereka sudah bersama-sama akan menganjurkan 22 itu majlis perniagaan ke 17 buah negara, termasuk juga Perancis, Italia, Britain dan juga Singapura, Malaysia, Kamboja dan juga hingga ke New Zealand, ke Argentina. Ini sudah dimudahkan. Saya rasa oleh itu sebenarnya ketika itu kita sekarang memilih untuk melonggarkan kawalan wabak. Ini sudah ada itu prasyarat untuk berbagai kalangan peniaga untuk terus menggalakkan pemulihan mereka.
untuk memulihkan hubungan dengan rakan-rakan kerjasama mereka di luar negara dan juga memulihkan pengeluaran. Semua ini sebenarnya akan menjadi satu bencana ekonomi, bukan hanya bagi syarikat Cina punya atau seluruh negara Cina punya, juga termasuk berbagai negara atau rakan kerjasama kita di luar negara. Mhm. Saya nak kembali kepada Prof. Seperti apa yang Prof katakan, perkataan reformasi ini begitu besar maknanya, Prof. Tapi tidaklah semua perkara perlu direform ataupun perlu diperbaharui. Ada perkara-perkara yang elok yang dilakukan pada pentadbiran atau pimpinan terdahulu boleh diteruskan. Tetapi untuk waktu ini kita berdepan ataupun kita bergerak ke hadapan, kita bercakap tentang cabaran 2023, kemerisitan ekonomi dan juga krisis yang berpanjangan krisis geopolitik yang berpanjangan. Mungkin boleh dikongsikan sedikit pandangan. Negara kalau bercakap tentang pemulihan ekonomi, ia tidak boleh berlaku sekiranya sektor kesihatan misalnya masih lagi terjejas. Apa dasar dan juga polisi yang cukup jelas perlu dilakukan oleh pemerintah pada ketika ini, termasuklah mungkin kita nak bercakap tentang sektor kesihatan ini, kita bercakap tentang dasar luar yang boleh melihat kepada diplomasi kesihatan yang boleh dijalinkan. Misalnya kita tahu China pada waktu ini mengembangkan lagi diplomasi kesihatan di peringkat rantau di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Kenapa kita tidak ambil peluang seperti ini berkaitan dengan diplomasi kesihatan dengan negara-negara lain termasuklah China? Mungkin pada waktu ini Prof boleh kongsikan polisi dan juga dasar yang cukup jelas di bawah pentadbiran kerajaan baru berkaitan dengan sektor perkhidmatan kesihatan, Prof. Ya, sebenarnya sistem kesihatan kita sejak daripada kita merdeka sehingga sekarang telah pun berada kepada posisi yang baik dari segi fasilitas kesihatan, dari segi staf yang terlatih untuk memberikan perkhidmatan. Tetapi ada beberapa perkara yang perlu kita perbaiki sesuai dengan perkembangan terkini, terutama sekali apabila kita menghadapi masalah berkaitan dengan penyakit tidak berjangkit, wabak dan sebagainya. Berkaitan dengan diplomasi kesihatan, saya rasa sehingga sekarang pun ramai daripada hubungan kita dengan negara-negara luar dan juga ramai staf dan juga pakar-pakar kesihatan kita memberikan perkhidmatan dan juga mempunyai hubungan antarabangsa yang baik dengan negara-negara luar. Malahan ramai yang bekerja di luar negara, macam saya sendiri pun bekerja di luar negara untuk memberikan panduan dan juga memberikan latihan, kerana negara mengiktiraf kita mempunyai pakar-pakar yang mempunyai kemahiran teknikal yang boleh kita gunakan. Tetapi sayangnya di negara kita sendiri, sistem kita tidak diperbaiki disebabkan oleh berbagai faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi. Kita masih berada dalam takuk lama, misalnya polisi-polisi kita tidak diperbaiki dan sebagainya. Salah satu daripada masalah penting yang kita dapati dari segi diplomasi kesihatan ini adalah mobiliti daripada pakar-pakar apabila mereka mendapat undangan ataupun mendapat permintaan untuk bekerja dan membantu negara-negara lain harus dipermudahkan, dan ini pada masa sekarang agak sukar untuk dilaksanakan dan untuk kes-kes yang tertentu saja yang diberikan kebenaran. Jadi pada masa yang sama, kebaikannya kalau kita mempunyai hubungan antarabangsa yang baik, terutama sekali dengan negara-negara lain, kita juga dapat mempelajari apa yang mereka lakukan dan melihat apakah hasil daripada intervensi yang mereka lakukan untuk memperbaiki sistem kesihatan. Misalnya, semasa saya bekerja dengan World Health Organization, saya melawat beberapa negara di dunia dan kita dapat lihat bagaimana mereka memperbaiki sistem kesihatan mereka, melakukan reformasi, membangunkan sistem pembiayaan supaya apabila kita balik ke negara kita, kita mempunyai keyakinan bahawa beberapa intervensi yang kita lakukan itu dapat dilakukan dengan baik. Pada masa sekarang juga kita tahu kita mempunyai hubungannya baik dengan World Health Organization, tapi ini bukan satu-satunya agensi yang menyediakan platform untuk kita melakukan hubungan antarabangsa. Masih banyak lagi kaedah-kaedah yang dilakukan, dan satu daripada kelemahan World Health Organization adalah biasanya World Health Organization ini akan berinteraksi cuma dengan Kementerian Kesihatan, dan kita tahu bahawa kebanyakan daripada pakar-pakar dalam bidang-bidang tertentu yang kritikal berada di luar daripada Kementerian Kesihatan, dan ini yang diperlukan untuk memberikan perkhidmatan dan juga sokongan teknikal dan juga profesional kepada negara-negara luar. Pada masa yang sama,
saya rasa sistem kesihatan kita harus kita perkuatkan dan polisi yang lebih terbuka untuk melaksanakan dasar-dasar yang memungkinkan sistem kita diperbaiki dari segi pembiayaan, dari segi sumber daya manusia dan juga kaedah-kaedah untuk melakukan intervensi bagi bagi menyelesaikan masalah penyakit tidak berjangkit dan sebagainya. Ini harus kita lakukan. Satu perkara yang penting dalam sistem kesihatan kita yang masih lagi tidak dapat diselesaikan pada masa sekarang adalah kekuatan kita untuk melakukan penyelidikan yang bertaraf antarabangsa. Semasa wabak, semasa pandemik, kita diumumkan bahawa ada usaha untuk membangunkan vaksin sendiri. Tapi sekarang ini sudah senyap perkara tersebut. Apakah dana yang kita berikan kepada mereka yang terlibat itu menghasilkan sesuatu yang positif ataupun tidak? Kita tidak mahu apabila dilakukan misalnya announcement berkenaan dengan inisiatif tadi, tapi akhirnya tidak ada follow up. Jadi apakah dana yang kita berikan kepada Institut Medical Research tadi menghasilkan vaksin yang mana boleh kita gunakan? Setahu saya sehingga hari ini kita masih lagi terpaksa menggunakan vaksin daripada yang dihasilkan oleh negara luar. Jadi kalau tidak ada, masih lagi kita belum berjaya mencapai memberikan produk atau menghasilkan produk yang boleh digunakan, mesti ada kaedah-kaedah untuk memperbaiki keadaan supaya kita tidak lagi pada masa hadapan tergantung kepada vaksin daripada luar negara saja apabila berlaku wabak-wabak akan datang. Prof, saya ada lebih kurang 2 minit. Mungkin saya ringkas untuk Prof dan juga Zhang Hong. Tak ada satu pakar pun sama ada di Malaysia, China ataupun di dunia ini yang beranggapan selepas ini bergerak ke hadapan kita akan bebas daripada sebarang ancaman kesihatan awam. Kita mengambil iktibar apa yang berlaku dalam sepanjang 3 tahun ini. Mungkin Prof boleh kongsikan, kita bercakap tentang ke arah reformasi dan juga transformasi sektor perkhidmatan kesihatan awam yang lebih baik sama ada di Malaysia ataupun di peringkat serantau ini. Apa yang perlu dilakukan? Khususnya tadi Prof ada katakan satu kekurangan ataupun lompong yang perlu diberi tumpuan adalah tentang penyelidikan dalam bidang sektor kesihatan ini. Kita tahu sebelum ini kita telah pun menjalankan kerjasama di peringkat sektor kesihatan ini bersama dengan China, tapi untuk tahun kehadapan ini apa lagi yang boleh kita lakukan untuk kita selain daripada kita mengeratkan hubungan diplomatik tetapi hubungan kerjasama, memperkukuhkan kerjasama sektor kesihatan di peringkat antarabangsa, di peringkat serantau ini juga penting, Prof. Jadi saya amat mengharapkan bahawa pimpinan kerajaan baru di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dapat memberikan tumpuan khusus kepada memperbaiki dan juga melakukan reformasi dalam sektor sistem kesihatan. Jadi kita harus memberikan tumpuan kerana ini adalah kritikal. Kerana kalau kita tidak lakukan sekarang, maka sistem ini akan terus lumpuh dan ini akan memberikan impak yang negatif kepada ekonomi negara dan juga kepada status kesihatan penduduk-penduduk Malaysia pada masa sekarang. Ini harus diberikan tumpuan dan kita tidak punya banyak masa kerana kita tidak tahu bila pandemik baru akan berlaku dan apakah bentuk pandemik baru yang akan berlaku yang akan menjejaskan sistem kesihatan kita kalau kita tidak melakukan reformasi dalam sektor kesihatan dan ini perkara yang kritikal harus diberikan keutamaan. Okey, sedikit daripada Zhang Hong, apa sebenarnya ataupun apa jalan yang boleh dirintis antara sama ada China ataupun China dan juga Malaysia untuk kita melihat kepada kerjasama dalam sektor kesihatan antara China dan juga Malaysia. Zhang Hong. Ya, sebenarnya saya yakin ini bukan pandemik yang terakhir, nanti akan menimpa kepada masyarakat kita. Dan kalau ketika COVID-19 itu berlaku, kita pernah bayangkan iaitu ketika manusia menghadapi satu ancaman global, kita akan bersatu padu. Tapi sebenarnya ini tidak berlaku. Kita sudah lihat dalam proses ini, kita tengok ada ramai pihak yang sudah mempolitikkan wabak ini, bahkan saling menggunakannya sebagai senjata untuk saling menyerang. Oleh itu, saya memang berharap nanti mestilah ada wabak atau pandemik yang baru nanti akan melanda kepada kita lagi. Tapi pada masa itu, saya berharap berbagai negara-negara boleh bersatu padu. Jangan mempolitikkan lagi pandemik, jangan mempolitikkan itu virus lagi. Kita bersama-sama menjaga kita semua.
Okey, baik, terima kasih kepada Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan dan juga kolumnis daripada Kumpulan Media Cina CMG. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Profesor Emeritus Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed. Prof adalah pakar ekonomi, polisi dan juga pusat kesihatan, yang mana kedua-dua panelis pada malam ini berkongsi pandangan melihat kepada apa reformasi sektor kesihatan yang perlu dilakukan di peringkat tempatan dan juga di peringkat serantau ini dalam mana mendepani cabaran tahun yang mendatang, tahun 2023. Saya kira itu saja untuk waktu ini, agenda Awani Asia. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.